أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berbahagia staf pengurusan Masjid Setia Alam, tuan-tuan imam, PJK dan gawainya, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menetapkan nikmat yang begitu besar kepada kita, iaitu nikmat berada di atas jalan yang benar yang dibawa oleh para nabi dan rasul sallallahu alaihi ajma'in. Juga nikmat dikekalkan iman dalam diri kita, dan dengannya kita tidak menjadi hamba yang lupa pada pencipta dan sentiasa berusaha untuk menambah tahap keimanan kita kepada tahap yang paling baik. Mudah-mudahan dan akhirnya kita mohon pada Allah SWT semoga kita dihimpunkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang syuhada dan as-siddiqin insyaAllah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaAllah malam ini kita sambung pada menjelaskan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Dan kita sambung pada syarat wajib seseorang itu untuk dikenakan kewajipan berpuasa. Pada syarat yang ketiga, selepas kita cerita syarat pertama dan kedua iaitu Islam dan juga taklif, maka malam ini sambung syarat yang ketiga, muka surat 397, iaitu tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharuskannya berbuka. Jadi syarat ketiga ini sekiranya ada, maka dia wajib puasa. Ya. Apa kata dia? Iaitu keuzuran yang menghalang berpuasa ialah: nombor 1, berada dalam keadaan haid dan nifas pada mana-mana bahagian waktu siang. Perempuan ya.
maka dia tidak wajib berpuasa. Kalau puasa, puasanya tidak sah. Kalau dia tak nak makan, boleh pulang ke dia, tapi pokoknya dia tidak wajib puasa. So tak ada kita kata apa, ketetapan untuk dia berpuasa. Tapi untuk tak makan, terpulang lah. Tapi kalau dia niat juga, maka puasanya tidak dikira, ya, kerana kewajipan tidak berlaku pada dia. Satu, itu perempuan saja. Yang kedua, sebab tu dulu saya ingat ada satu persoalan. Dia kata orang haid ni, walaupun dia tak boleh puasa, dia kena menahan diri. Itu satu, bukan kita kata kalau ulama, ya, tapi pandangan logik. Yang dikatakan dia kena menahan diri ialah orang-orang yang memang wajib puasa tapi hari itu dia tak puasa. Sebenarnya dia kena menahan diri dia sampai maghrib juga. Walaupun kita kata kalau tak makan pun, aku tak puasa, buat apa aku makan? Buat apa aku tak makan, biar aku makan. Jadi sebenarnya dia berdosa, ya. Sebab tu orang tak puasa tanpa uzur, kalau diganti dengan berkali-kali qada pun dia tidak akan menyamai pahala puasa yang sebenar, ya. Gitu. Tetapi diampunkan Allah dosanya, cuma ganjaran tu tak sama dengan puasa dia sebenar pada hari Ramadan, ya. Baik. Kedua, berkaitan dengan uzur. Kedua ialah pengsan ataupun gila sepanjang siang hari. Sekiranya dia sedar pada waktu siang walaupun 1 saat, maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk baki hari tersebut. Jadi gini tuan-tuan, walaupun syarat dia gini, sepanjang siang kan syaratnya. Jadi kalau tinggal sesaat lagi tu, masih lagi siang, dia kena menahan diri tu, dan dia dikira berpuasa pada hari itu. Jadi kita jangan kata untungnya lah macam tu. Untung apa kalau gila? Tak ada untung gila ni. Pengsan pun tak ada untung, Tapi melihat orang, kita kata untunglah dia pengsan sampai pukul 7.25, 7.26 buka, ataupun 7.27 dah buka. Jadi dia puasa seminit je. Kata kitab ni bukan seminit, sesaat pun dikira, ya. Macam orang yang asal siang je datang gila dia, malam dia elok, siang je gila, pun serupalah, tak wajib puasa pada ketika itu, dan pengsan dan sebagainya. Tapi ada pembincang ulama dalam bab qada. Dia berbeza keadaannya, ya, dengan orang-orang yang kita kata apa ni, orang tua yang uzur tu lain cerita, tu kemudian. Ini cerita orang-orang yang sihat ni, cuma dia datang kejap-kejap, kejap gila, kejap pengsan, kejap tak pengsan. Baik, ini yang betul-betul pengsan tuan-tuan. Dia bukan pengsan yang dibuat-buat. Ini betul-betul punya. Macam orang yang apa ni, gastrik. Gastrik kalau yang sebenar-benarnya memang sakit perut lah, dia kena makan, dan dia kena tidak puas, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa pada hari itu. Yang tak dibenarkan ialah gastrik yang dibuat-buat, ya. Jadi oleh kerana ada golongan yang buat-buat dalam gastrik, orang gastrik yang sebenar jadi mangsa lah. Jadi semua yang gastrik dalam dunia ni akan dipandang serong bila bulan Ramadan. Sedangkan ada kumpulan tu memang dia tak boleh tak makan, perut dia kena sentiasa diisi dengan beberapa usaha pada waktu malamnya. Kan doktor kan ada bagi tips nanti untuk supaya tidak sakit perut di siang hari. Masa sahur tu makan apa, semua tu kena ambil berat, ya. Dia bukan boleh lepas tangan macam tu kemudian yang penting aku siang listrik. Tidak, dia kena ada usaha. Kalau ada usaha pun masih sakit lagi, ya, baru dikira dibenarkan dia berpuasa. Tidak berpuasa, maaf saya, tidak berpuasa. Baik, keuzuran yang mengharuskan dia berbuka ialah yang tadi tu keuzuran menghalang dia tak puasa. Maksudnya apa? Uzur itu menyebabkan dia tak wajib puasa. Yang ini uzur yang menyebabkan dia boleh berbuka. Boleh berbuka, bukan wajib berbuka, ya. Boleh berbuka. Mana dia tak buka pun boleh, dia nak buka pun boleh. Itu pilihan. Nombor 1, sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun kesakitan
dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang yang berpuasa. Jika penyakit itu menjadi semakin teruk ataupun sakit itu semakin dahsyat jika dia puasa, dan dia bimbang dia akan mati sekiranya dia meneruskan puasanya, maka pada waktu itu dia wajib berbuka. Yang keadaan dia, kita kata bimbang mati tu, dia wajib buka. Tapi dalam keadaan dia, kalau dia puasa pun tak mati, cuma dia tak tahan, tak tahan lah tuan, maka dia harus untuk berbuka. Kalau dia rasa macam boleh tahan lagi sikit ni, dia boleh puasa lagi sebenarnya. Tapi agama memberi ringan kepada dia, boleh buka walaupun dia boleh tahan sakit dengan kesakitan lah, dia boleh buka. Boleh buka tuan. Tapi keadaan sampai dia takut dia mati, dia wajib buka. Jadi kita kena asingkan atau kena kelaskan yang mana harus berbuka, yang mana wajib berbuka. Gini tuan, benda agama ni dia kalau sampai tahap membawa kepada kematian, keputusannya ialah dia wajib berbuat sesuatu, gitu ya, ataupun dia wajib untuk tidak buat benda tu kalau sehingga membawa kepada mati. Baik. Yang kedua, uzur yang boleh berbuka. Musafir yang jauh, yang tak kurang daripada 83 km, dengan syarat ia adalah permusafiran yang dibenarkan dan mencakupi seluruh harinya. Baik. Satu isunya ialah jarak. Jarak ni dia bukan kata macam mana tuan, dia tidak sepakat ulama sebenarnya jarak ni. Dua marhalah tu betul. Hadis dua marhalah betul. Cuma dua marhalah tu berapa kilometer, itu yang ulama tak sepakat. Ada yang 80. Mazhab Syafi'i popular 80 ke atas lah, 82, 81, 92. Ada setengah mazhab kurang 80, ada dua marhalah tu. Macam mana kiraannya saya pun tak pasti. Kita pun tak belajar marhalah ni tuan. Tak tahu meter, kilo, kaki, tu jelah kan. Marhalah kita tak tahu. Jadi ulama ni dia berbeza pandangan pada kiraan pertukaran marhalah kepada kilometer. Jadi jangan kita kalang kabut bila kata ustaz aku kata 95, ustaz aku kata 83. Jadi ikutlah ustaz masing-masing. Jangan bertumbuk, jangan bergaduh, lama-lama tak payah musafir lah, kita sembahyang biasa lah, boleh jadi gaduh tuan. Jadi tak ada untung ya. Yang penting dalam range itulah. Kalau sekilometer macam mustahil sangat kan, dalam range 80, 70 ke atas, 75 ke atas, range yang jauh. Dan permusafiran itu permusafiran yang dibenarkan. Maksudnya apa? Permusafiran yang tidak maksiat. Itu termasuklah permusafiran melancong, pergi jalan, sebenarnya harus berlaku. Cuma mungkin ada pandangan yang agak melampau ni, kita kata melampau lah. Permusafiran yang tiada unsur berseronok, tak ada unsur melancong-melancong. Dulu ada tu, ada keluar sekejap di media sosial, orang-orang yang nak sembahyang jamak qasar, permusafirannya mesti ibadat gitu. Jadi kalau berjalan ni tak sah katanya. Jadi sebenarnya agama itu luas tuan-tuan. Nama kalau bermusafir yang tidak ada unsur maksiat yang jelas, ya, maksud saya dia musafir tu nak pergi mencuri, itu memang jelas tujuannya nak mencuri. Dia musafir nak pergi berzina, kita pun ada ke? Mungkinlah ada, kita tak tahulah kan. Mungkin ada. Dia bermusafir kerana dia nak berjudi, tu ada. Pergi luar negeri berjudi di satu tempat, memang niat dia nak berjudi. Jadi sepanjang dia perjalanan tu diharamkan dia untuk jamak dan qasar, kerana dia tak layak ya. Tapi kalau nak pergi berjalan, nak pergi melancong, dia semua diharuskan, kerana melancong juga adalah satu tuntutan yang tidaklah wajib, tapi tuntutan yang digalakkanlah agama ya. Melakukan perjalanan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang lagi ketat lagi, qasar jamak. Qasar ni boleh pergi, untuk guna pergi Mekah katanya, pergi Madinah boleh ya, pergi umrah, pergi lain tak boleh. Itu terlalu ketat sangat dan agak meleset pandangan itu, kerana menyempitkan kemudahan syarak ya.
Juga dengan ini, puasa tidak diwajibkan pada keadaan bermusafir. Walaupun tuan-tuan balik naik kapal terbang yang paling selesa dalam dunia sekalipun, masih lagi diharuskan berbuka puasa. Duduk kelas bisnes, semua di-serve tuan-tuan. Jadi kalau rasa macam tak puasa, macam tak patut, selesa sangat ni, tapi dibolehkan untuk buka. Jadi kalau pramugari tu serve, boleh hentam lah tuan-tuan ya, boleh sapu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ni malah nak ganti kan. Tak ada rasa apa pun, duduk business class pun tak penat apa, puasa lah. Tapi kalau nak buka, tapi tutup sikit lah. Macam zaman sekarang kita ada kereta kita kan tinted hitam kan. Saya bukan mengajar ya, saya cuma nak beritahu, kalau makan jangan orang nampak lah. Kerana bila musafir nanti makan dalam kereta orang nampak tak puasa dia ni. Orang bukan peduli kau daripada mana, Kelantan ke, daripada Johor ke, daripada Kedah ke. Yang dia tahu tak puasa dia ni. Jadi buburlah tinta tu gelap-gelap lagi tuan, supaya tak nampak apa dia buat dalam. Sedangkan kita nak beritahu hukumnya boleh untuk dia berbuka dalam perjalanan itu ya. Baik. Mengenai seorang yang puasa, pada waktu paginya dia bermukim, kemudian dia bermusafir pada waktu siang, maka dia tidak dibenarkan berbuka. Yang ini dalam mazhab Syafi'i agak ketat, bahawasanya orang itu pagi tadi ada kat sini, kemudian agak siang sikit dia pergi musafir, maka dia tiada keharusan untuk berbuka, dia kena sambung puasanya ya. Itu dalam muktamad mazhab Syafi'i kita. Tapi ada juga lah pandangan yang kita kata di setiap hari itu dekat belah mana dia musafir boleh saja berbuka ya. Janji ada permusafiran. Itu. Wallahu taala alam. Baik, dalil kedua-dua keuzuran ini ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan sesiapa yang sakit atau dalam permusafiran, maka diharuskan berbuka, kemudian wajib diganti puasanya sebanyak hari yang tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Baik, jangan lupa ya, bila tak puasa ni kena gantilah. Bukan free tau, kena ganti. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita malas nak ganti, puasa je lah. Kecuali tak larat sangat, bawa kereta tu terlarat sangat kan. Tapi kalau boleh tahan-tahan, sebab nak ganti ni tuan-tuan, bercinta ya tuan-tuan nak ganti ni. Kerana suasana orang lain tak puasa, kita puasa, susah. Kecuali yang jenis-jenis orang yang selalu puasa sunat. Tapi itulah, orang yang selalu puasa sunat ni, dia tak mahu tak puasa Ramadan ni. Kok mana-mana pun dia mesti puasa je. Sebab apa? Sebab sunat pun dia tak pernah tinggal, lagilah Ramadan kan. Walaupun musafir ke dia, kemana ke dia, melainkan dia ada orang tu sampai sakit, sampai doktor pesan dia tak boleh puasa pakcik hari ni, kena buka. Dia punya tak mau tuan buka kerana dia tak pernah tak puasa. Tapi takdir Allah dia sakit dari itu, dia kena buka tu doktor, sampai dia tak mau. Doktor marah dia pun dia puasa juga sampai buka lah. Alhamdulillah lah hidup lagi kan tuan ya? Kalau meninggal dunia ya takdir Allah lah kan. Cuma doktor tu dia kan doktor kan ada laporan semua tu kan, kenapa dia meninggal, semua tu ada tu laporan. Jadi nak tu dekat situ yang kadang-kadang doktor tu agak susah sikit tu kalau orang tak dengar cakap ya. Sedangkan benda itu harus. Baik. Jadi puasa yang ditinggalkan kerana sakit, kerana musafir, mesti diganti pada hari yang lain. Baik. Yang ketiga, uzur yang mengharuskan dia berbuka ialah tak mampu puasa. Oleh itu tak wajib berpuasa sebabkan terlalu tua atau sakit yang tak ada harapan untuk sembuh, kerana puasa hanya wajib kepada orang yang mampu melakukannya. Pertama tuan-tuan, tak mampu ni kerana terlalu tua. Kedua, kerana sakit yang tak ada chance dia nak sembuh. Tapi kalau baru pukul 10 tak mampu, tu tak dikira ya. Ini tak mampu, sungguh-sungguh tak mampu. Kerana Allah Ta'ala itu pasti memberikan tanggungjawab
mengikut kadar kemampuan hambanya. Hamba biasa yang maksud saya, hamba yang biasa. Habis orang tua tu, itu hamba yang luar biasa. Yang sakit yang tak ada harapan tu pun hamba yang luar biasa. Ni yang biasa macam kita-kita ni, yang kalau sakit pun paling-paling sakit popular tu lah tuan ya, darah tinggi, cimanih, buah pinggang, yang biasa disakiti oleh orang-orang kita ni, itu yang boleh puasa lagi. Ini orang yang sakitnya tak boleh diharapkan sembuhnya, dan perlu pengesahan doktor. Yang ini ya, doktor kata penyakit awak ni memang tak ada harapan lah. Lebih-lebih lagi yang doktor kata awak hanya tinggal 3 bulan. Jenis-jenis tu kalau dia puasa dia sakit dan teruk, maka dia tidak wajib puasa. Tapi kena ganti ya. Kata Allah Subhanahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas ataupun wajib atas orang-orang yang tak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah dengan beri makan orang-orang miskin. Ini yang kata fidyahnya 1 hari 1 orang ya, miskin diberi makan. Adalah kaedah tertentu tu. Jadi dia tak payah puasa gantilah. Puasa yang sebenar pun dia tak puasa, nak ganti dengan puasa kan tuan. Jadi ganti dengan bagi makan pada orang miskin. Wajib orang miskin ya tuan. Kalau belanja kawan tak aci, kawan tu kaya, kecuali kawan tu miskin. Belanja makan boleh. Bagi makan ni, belanja makan boleh. Makan tengah hari, makan malam boleh. Dia tak semestinya bagi beras ya. Boleh diganti dengan belanja makan. Makan yang betul-betul makan tau tuan. Tak mau makan tengah hari roti kosong, tak jadi. Dia mau nasi. Kalau orang kita nasi lah, makanan ruji orang Malaysia harap nasi. Nasi dan aksesori dia tau. Jangan cengkelat nasi putih je dengan kicap. Nasi atau makanan yang dimakan oleh kebanyakan orang-orang Malaysia. Kalau itu duduk Malaysia, orang Malaysia. Kalau duduk di negara orang putih, roti lah ataupun apa yang dia orang makan. Begitu juga dengan negara lain. Baik, dibacakan juga dengan yutawwaqunahu. Biasa dalam ayat tu kita baca wa 'alal ladzina yutiqunahu pada qiraat Hafiz an Asim. Ini pada qiraat yang lain disebut yutawwaqunahu, yang bermaksud jika mereka tetap diwajibkan melakukannya dan saya mereka tak mampu melakukannya. Tapi atas makna dikatakan mampulah. Yutiqu ni mampu maksudnya, bertenaga. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksudkan ialah orang laki-laki dan perempuan yang terlalu tua, keduanya tak mampu untuk puasa. Kedua-duanya hendaklah menggantikannya setiap hari puasa dengan memberi makan seorang fakir miskin. Kalau dia tinggal 7 hari, maka dia kena bagi makan 7 orang fakir miskin. Tuan ya, 7 orang fakir miskin. Baik, syarat sah puasa. Tadi habis syarat wajib, ni syarat sah. Syarat sah puasa ni ialah dia mesti telah melalui syarat wajib puasa ya. Pertama, Islam, tidak sah puasa orang kafir ataupun Islam yang murtad. Semalam dia Islam, hari ini dia murtad, maka hari ini puasa tak sah. Nauzubillah min dzalik. Itu syarat pertamanya. Lepas tu orang kafir kalau dia nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala, dia pun niat nanti besok puasa gini. Jadi dia pun puasalah daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Lapar tak dia? Lapar tuan-tuan. Sah tak puasanya? Tidak sah, kerana dia tidak Islam. Jadi kira dari sudut pahalanya dia agak sia-sia, tapi dari sudut kesihatannya mungkin baguslah, kerana dia tak makan banyak hari itu. Itu je lah. Macam kita kan tuan-tuan, orang-orang yang nak pergi cek darah tu, kan doktor kata puasa ya cik, katanya puasanya malam pula tu kan. Istilah puasa itu bukanlah puasa yang dikatakan puasa berniat tu, iaitu puasa tak makan. Baik itu kalau kita buka balik yang awal-awal ni,
takrifan puasa dari sudut bahasa pun menahan diri daripada makan dan minum, itu puasa. Nanti bila takrifan secara syar'i barulah sebut nahan diri sekian-sekian dengan niat, dengan apa semua sehinggalah terbenam matahari, baru dikira puasa yang syar'i. Okey, yang kedua, berakal yang bermaksud memayyiz. Tidak sah puasa orang gila dan kanak-kanak yang belum memayyiz, kerana mereka tak memiliki niat. Maksudnya apa tuan? Orang tak memayyiz, kalau dia niat pun dia tak tahu dia niat apa pun sebenarnya. Kalau dia niat pun dia tak tahu apa dia niat sebenarnya. Jadi puasanya tidak dikira sah, kerana dia tidak memiliki kehendak niat dia itu. Boleh jelas ya? Jadi budak-budak ni, kalau saya ingat budak sekolah dia dah boleh memayyiz ni kan, maksudnya apa? Dia boleh bezakan yang paling tidak pun baik buruk tu je. Jadi budak tadika, seawal tadika tu puasanya dia boleh dikira lah, kerana dia boleh tahu ini kalau ni tahi, tahi pula, ini najis, ini elok, ini tak elok, dia tahu dah. Yang tak dikira ni apa ni puasanya sah ialah budak umur 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun tu. Sebab semua dia 3 tahun pun saya dah boleh tahu dah tuan ya, benda-benda basic. Kalau tuan budak kecil yang betul-betul tak memayyiz ni kan, silap-silap kalau dia nampak ular boleh pegang kan tuan, sebab dia tak tahu benda tu bisa tak bisa, dia pegang je. Itu maksud tidak memayyiz tu, paling basic lah tu. Dan budak-budak yang boleh bezakan ini bahaya, ini okey, itu dah dikira memayyiz ya. Tidak sampai tahap sampai dibaligh ya, boleh dikira puasanya. Puasa kanak-kanak yang sudah memayyiz adalah sah. Itu. Apabila usia telah mencapai 7 tahun, dia hendak diminta supaya puasa jika dia mampu melaksanakannya. Apabila usia mencapai 10 tahun, dia hendak dipukul kerana meninggalkannya sebagaimana salat. Gitu ya. Jadi dikiaskan puasa itu dengan salat. Jadi mengajar anak berpuasa sama dengan mengajar anak salat. Cumanya kita ni agak berat dalam arahan puasa, kurang berat dalam arahan salat gitu. Jadi kalau anak umur-umur tak salat, kata tak apalah budak-budak lagi. Tapi kalau tak puasa, kita marah dia. Kita marah dia. Sebenarnya kena sama rata ya, puasa dan salat, supaya lebih harmoni. Jadi tidak melebihkan puasa, mengurangkan salat, juga tidak melebihkan salat, mengurangkan puasa. Baik. Cuma tuan, kita puasa ni banyakkannya ada ganjaran kat budak, betul tak? Semayang jarang lah. Cuma baru-baru ini ada, tidak baru sangat lah tuan, sebab baru-baru ni pilihan raya kan. Sebelum pilihan raya lama ni, ada satu beberapa surau tu atau masjid, dia buat insentif ya untuk anak-anak yang datang salat subuh berjemaah. Jadi balik tu keluar di pintu, nanti ada seorang Pak Haji bagi dia duit RM5 ke apa. Di tempat kita ni ada dibuat masjid, saya tak ingat lah masjid mana, belah-belah sana tu ya, Kapar. Ada dibuat subuh RM5 lah tuan ya. Jadi budak-budak ni sekolah rendah ni, sementara dia mau nak pergi sekolah tu, dia mesti tinggal masjid. Yang jadi naik basikal ya, pergi sekolah, ataupun yang ikut yang mak ayah dia hantar, ayah dia pergi sembahyang sekali, dia pun ikut, dapat RM5. Cumanya boleh bertahan berapa lama kita tak pasti. Jadi kalau tabung masjid sudah agak berbunyi masuk bunyi tu apa, tinggal ada shilling kan, kelenteng-kelenteng, mana dia cakap RM5 ni kan. Itu je lah. Tapi ada usaha. Itu bukan sembahyang saja, sembahyang berjemaah subuh. Subuh ni tuan ya, jangan kata budak, bapaknya pun belum tentu tahu subuh ni. Sembahyang di masjid maksud saya, bukan di rumah. Rumah ni insya-Allah lah, di masjid. Tambah-tambah lagi musim sekarang ni, asal subuh je hujan. Silap-silap Pak Imam pun boleh goyang orang tuan. Tapi boleh memikirkan, aku ni imam tugas ni, kalau aku tak ada nak ya ni, pergi jugalah kan. Cabarannya masya-Allah. Kita bukan ada kereta ada.
Tempat tuan-tuan tak apa, parking besar ni. Kalau tempat saya, semua naik kereta habis lah. Masjid kampung kan, kecil. Kalau semua jemaah naik kereta habis lah. Tapi nak kasih tahu macam mana, orang-orang yang iman dia Masya Allah ni, hujan bukan naik motor kat dia, pakai baju hujan atau pakai payung buat pelan-pelan. Itu yang iman-iman Masya Allah tu. Dia kalau tak calang-calang tuan, hujan, mau tak selimut. Sebab kita kata, alah hari-hari aku dah pergi dah, hari ni tak pergi. Hujan kan, Allah tahulah gitu. Itu jenis tu bukanlah dosa, tapi iman dia tu. Jadi orang yang langgar tak hujan ke, melainkan kiamat aja pergi masjid ni, Masya Allah ya. Memang iman dia Masya Allah lah. Kita nak kata macam mana, memang tiada tolok bandingnya. Baik, yang nombor 3, tak mempunyai uzur yang menghalangnya daripada puasa, seperti berada dalam keadaan haid dan nifas, pengsan atau gila sepanjang hari. Maka ada syarat wajib itu terkandung dalam syarat sah sekali pun ada. Jadi nak bagi tahu begitulah tuan-tuan. Ada agama menetapkan benda ni wajib, tapi keadaan tertentu menyebabkan hilang wajibnya. Jadi bukanlah semua benda wajib akan kekal wajib selama-lamanya, walaupun dalam corak apapun. Solat contoh, dia memang wajib selama-lamanya, tapi ada keadaan dia diringankan, walaupun tidak dibuang terus, tapi diringankan. Hatta orang yang haid malah dia tidak perlu solat. Itu keadaan yang katakan, ada keadaan yang Islam itu datang membawa sesuatu keadaan yang beza. Sebab itu dalam satu kaedah fiqhiyah disebut, kata saya, az-zarurah tubihul mahdhurat. Benda-benda yang mendesak, yang kita bahasa Melayu itu darurat lah, sepahamlah tentu darurat ni. Dengan isu darurat yang keluar dekat media sosial itu, isu apa tu, bersalin tu kan. Az-zarurah tubihul mahdhurat. Segala benda yang mendesak ni, dia boleh menghalalkan benda-benda yang haram ya? Mahdhurah ni maksudnya benda haram. Contoh yang biasa orang Melayu kita dapat apa? Makan daging khinzir. Itu contoh paling senang. Duk satu keadaan tak ada benda lain yang boleh ditelan, melainkan kalau ditelan, tak telan tu dia mati. Jadi dia boleh makan binatang tu sekadarnya. Itu maksud darurah tu. Tapi kalau boleh tahan lagi, nampak binatang tu lalu pun relax lagi, boleh lagi santai, boleh hidup, tak payah makan lah tuan. Bukan maksudnya, kadang-kadang ada orang faham gini, oh makna kalau nampak je makan je. Bukan. Kalau tahan lagi tak payah makan. Ataupun kata orang, kata ulama, kalau ada benda lain yang lebih baik walaupun haram, tapi lebih baik sikit daripada binatang tu, makan yang itu. Contohnya rimau lalu, makanlah rimau. Kalau lalu, bukan lalu, tuan-tuan yang tak lalu sekali ni ngap kan. Dia kata benda-benda yang kurang haramnya, maka itu diutamakan. Itu ya. Tapi tak haram kan dua-dua, tetap haram. Pada ketika lain dia haram, pada ketika itu dia halal. Macam fatwa duit riba kan, duit bunga kan, haram kan? Haram. Tapi fatwa Syekhul Azhar, Syekh At-Tantawi, dia kata haram apabila digunakan untuk individu dan kumpulan tertentu. Tapi untuk digunakan kepentingan ummah, dia diharuskan. Duit itu haram asalnya, tetapi ada benda lain yang boleh diguna pakai, dan itu digunakan untuk semua orang, maka duit itu harus digunakan. Itu pandangan ataupun fatwa beliau ya, yang mendapat tentangan yang hebat daripada dunia Islam ketika itu. Tapi beliau memandang dengan pandangan yang sangat jauh. Sebab tu cuma jangan ambil kesempatan ya, sikit-sikit ini untuk masalah ummah ni. Rupanya untuk masalah rumah dia, bukan rumah tuan, rumah dia. Tak boleh ya. Jadi contohnya yang selalu ulama sebut apa? Buat jalan raya, buat benda-benda yang umum lah, semua boleh pakai. Orang kafir boleh pakai, orang Islam boleh pakai. Itu duit tu jadi halal pada dia. Pada individu jadi haram. Gitu ya. Itu yang dipanggil sekarang dengan istilah yang popular apa? Wang tidak patuh syariah.
Sekarang ni istilah tidak patuh syariah tu jadi meluas. Apa benda semua tidak patuh. Yang terbaru ni permainan kanak-kanak patuh syariah. Saya pun duk mikir apa yang patuh tu agak yang semua kita nak beli kan tuan. Mungkin material dia agaknya lah. Cuma jangan disebut kerana permainan ini sudah dibacakan doa selamat. Kita tak mendengar yang tu. Sebab tu sekarang banyak jadi macam tu. Dulu seketika sebab dia ada ada hailah bisnes ya. Jadi seolah-olah menggunakan keagamaan ya. Baik, jadi itu dia 3 syarat sah berpuasa. Kalau syarat itu ada, maka puasanya sah. Syarat itu kurang 1, maka puasanya tidak sah. Dia gitu. Itu calculation dalam Islam ya. Dia tak boleh kurang 1 atau kurang setengah. Dia kena complete, baru dikira semuanya boleh dilakukan ya, dalam perkara ini. Baik. Seterusnya rukun puasa. Berapa dah? 8 minit. Isyak ya? 4 minit lagi. Baik. Rukun puasa mempunyai 2 rukun asas, iaitu pertama niat puasa, kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Nombor 1, niat. Ni biasa tuan-tuan, niat ni ke mana-mana pun dia wajib ada dalam setiap ibadat dalam agama kita. Tak ada niat, maka dia tidak dikira ibadat, dikira perbuatan adat sahaja. Itu fungsi niat dalam ibadat agama kita, iaitu kehendak ataupun qasad melakukan puasa, tepatnya di dalam hati. Tak cukup dengan hanya melafazkannya dengan lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya. Dalil wajib niat ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni satu-satunya tentang hadis niat dalam semua ibadat. Hadisnya satu ni tuan-tuan. Jadi kalau kita tidak hafal hadis ni, malu lah tuan-tuan ya. Ibadatnya banyak ni hadisnya tu. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya panjang sebenarnya. Ya, panjang. Tapi diambilkan saja kerana ini kita nak cerita tentang niat. Hanya saja setiap amal-amal itu dikira sah dengan niat. Kalau tak ada niat, maka amal tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh tadi, dia kata apa? Tempatnya dalam hati. Tak cukup hanya dilafazkan dengan lidah. Tapi kalau dia tak lafaz dengan lidah, ada dalam hati, cukup sudah. Dia terbalik tu. Lafaz, hati kosong, tak sah. Tak lafaz, ada hati, dalam hati ada sebut tentang niat tu, sah. Itu. Jadi kita duk usalli tu, tapi tiba-tiba dalam hati disenyap je, maka sembahyang kita tak sah. Tapi kalau dalam luar usalli fardal isya'i, kemudian Allah, dalam Allah tu kita pun usalli fardal isya'i, baru sah sembahyang. Boleh tuan-tuan. Selalu kita niat bahasa Melayu kan, sahaja aku puasa besok hari. Kalau kita nak niat dengan Arab boleh, nawaitu shauma ghadin, dalam hati boleh. Bahasa ni Allah faham semua, tapi tempatnya mesti dalam hati lah. Cuma kalau tuan-tuan niat sahaja aku berpuasa di mulut kan, maka dalam hati tak disebut dalam hati, maka tak sah lah puasa tuan-tuan. Macam kita sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, dilafaz, tiba-tiba tak dimasuk dalam hati, tak sah sembahyangnya. Usalli fardu zuhri, dilafaz tapi tak sebut dalam hati, tak sah sembahyang. Okay. Saya ingat bab niat ni semua dah jelas ya. Sebab dia cerita dalam bab solat banyak cerita tentang niat. Baik, ingat puasa Ramadan. Sekiranya ia adalah niat untuk puasa Ramadan, disyaratkan wujudnya perkara-perkara berikut. Nombor 1, berniat pada waktu malam, iaitu hendaklah dilakukan qasad, yakni hendak melakukan puasa itu pada waktu malam saja, iaitu sebelum terbit fajar. Sekiranya dia tidak berqasad untuk melakukan puasa kecuali selepas terbit fajar, maka batallah niat dan puasanya ya.
Tuan-tuan tengok ya, siapa yang ada kitab tu tengok niat puasa Ramadan di atas tu. Jadi tu kena take note tu, niat puasa Ramadan sahaja. Yang wajib niatnya pada sebelum fajar. Puasa sunat boleh diniatkan sebelum zuhur. Nanti kita jumpa pula puasa sunat. Sebab tu Nabi pernah balik daripada masjid, balik rumah, tanya pada Aisyah, adakah apa-apa yang boleh dimakan? Nabi tanya Aisyah, macam bahasa kita, sarapan apa hari ni? Itulah. Aisyah kata, puasa ini. Aisyah puasa. Jadi Nabi kata, kalau macam tu aku pun puasa lah. Itu dah lepas subuh tuan-tuan, waktu tu. Jadi ulama ambil pendapat atau pandangan, puasa sunat boleh niat sebelum waktu zuhur. Gitu. Tapi dengan syarat, ada syarat dia lah. Dengan syarat tidak menjamah apa-apa selepas subuh tu. Tapi kalau dah pergi takbir lepas subuh tu kan, takbir sana tu, udah makan mie goreng bagai, tak payahlah kira makan dan tak payah puasa lah. Ini yang tak jamah apa lepas subuh balik rumah tak minum pun tidak apa, isap okok pun tidak, boleh sambung niat dia untuk puasa sunat hari tu. Puasa sunat tau, bukan puasa Ramadan. Baik, kita berhenti untuk azan sekejap, kemudian kita tutup ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, dalilnya ialah man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.
Itu dalil mengatakan puasa Ramadan itu mesti malam. Ya. Start dah gelap tu dah boleh puasa. Boleh niat dah tuan-tuan. Kalau dah bangun-bangun dah subuh, apa dah sahur pun tidak, kemudian bangun-bangun dah subuh, kita tak ada puasa dah tuan itu ya. Tapi itu kata walaupun begitu dia kena menahan diri dia. Kira-kira macam rugilah kan. Niat tidak, puasa tak dikira, tapi kita kena menahan diri kerana kecuaian dia ya. Nanti kita bincang. Ini dilakukan dengan meletakkannya baik. Kedua, penentuan, yakni ta'yin. Penentuan apa? Penentuan jenis puasa. Dia hendaklah berazamlah hatinya untuk puasa bulan Ramadan pada esok hari. Kiranya dia berniat dalam dirinya dengan semata-mata puasa, tak disebut jenis puasa. Walaupun dia tahu memang Ramadan puasa, cuma tak sebut, maka niatnya tidak sah. Mengikut mazhab Syafi'i yang mutamad. Ya? Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu dengan niat dikira sah. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, dan bagi setiap orang itu apa yang telah diniatkan. Walikullim mimma nawa, ya. Maksudnya perbuatannya itu akan mengikuti jenis yang telah dikasatkan untuk dilakukan. Jadi sebab tu kita niatkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana. Tahu kan? Kalau bahasa Melayu, aku puasa besok hari, puasa Ramadan. Cukup dah. Kena ada kepenentuan jenis puasa itu. Dan dalam mazhab lain dia ada yang agak ringan ya, sekadar sebut saja ke puasa esok hari pun cukup lah. Ataupun dia lintas dalam hati besok nak puasa pun dah kira dah. Tapi dalam mazhab kita dia agak ketat ya, sebagaimana tuan-tuan tahulah mazhab Syafi'i dalam bab ibadat dia sangat ketat dan sangat berhati-hati. Kemudian yang ketiga, perkara niat iaitu berulang-ulang. Maksudnya dia naklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Mana kalau ada 30 hari puasa, 30 kali niat, 30 malam tu niat. Tak cukup dengan satu niat untuk puasa sebulan, kerana puasa Ramadan bukanlah ibadat yang satu. Jadi malam pertama niat, kemudian tak niat lagi kalau ikutkan. Ini tuan-tuan jangan terkejut dulu. Kalau ikutkan yang sebenar-benarnya tak sah ya. Bahkan ia adalah ibadat yang berulang-ulang, dan setiap ibadat itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri. Baik. Sebab itu adalah ulama yang buat ijtihad. Mazhab Malik, mazhab Imam Malik, dia ada niat sebulan. Jadi ulama kita dia buatlah ijtihad. Niat ikut mazhab Malik dan niat mengikut mazhab Syafi'i. Tetapi masih tetap wajib dia berniat setiap malam. Cuma kalau lupa malam tu, harap-harap di cover dengan niat yang sebulan tadi. So niat sebulan tu hendaklah diniatkan pada malam pertama puasa. Ini ijtihad ulama. Jadi kalau ada orang tak setuju, boleh aja, kan ijtihad ulama. Kan Nabi tak sebut kalau kau nak puasa senang, niat sebulan aja. Tak sebut tau. Ini ijtihad ulama. Jadi kalau ada orang bangkang tu biasalah, nama pun ijtihad. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kalau tak ada berpecah lah jadi berbagai mazhab tuan-tuan ya. Tapi semuanya itu ada dalilnya. Jadi kita supaya kita ni dah selalu lupa kan. Cuma yang tak lupa sahur. Betul tak? Niat lupa, sahur tak lupa kita ni. Jadi ada ulama berpandangan sahur itu tujuannya untuk apa? Untuk puasa. Jadi dia sudah dikira ada lintasan dalam hati dia untuk puasa besok. Tuan-tuan tengok begitu cerdasnya ulama ya. Dia fikir. Kalau kita tak fikir tuan. Sahur tu untuk apa kita? Untuk besok larat puasa lah. Tidak. Sahur tu tujuannya untuk besok puasa kan. Tapi ada yang tak sahur tu, dia tak kisahlah. Tak sahur pun puasa sah je. Tapi dia lapar besok. Cuma ketika cover kerana niat, memandangkan niat itu lintasan dalam hati. Jadi boleh berlaku tuan. Yang penting tak ada alasan ya. Lupa nak niat amalan tadi, tak ada puasa besok. Ini ada jenis orang yang macam ni, tidak ambil peluang Dia tidak mengambil segala usaha untuk mengambil pandangan daripada imam-imam lain supaya meneruskan kita punya ibadat gitu.
Tak ada alasan ya tuan. Baik. Macam kita kan, kalau bukan kita lah, orang lain lah, kita insya-Allah. Ada orang dia tak nak sembahyang sebab dia tak bawa kain. Dia kata, seluar aku ni, aku pun tak yakin lah bersih ke tidak. Dia pun tak yakin bersih tidak. Dan dia pun tak yakin kotor ke seluar tu. Dia pun tak tahu. Jadi senang, qada lah, tak bawa kain. Sedangkan dalam agama, selagi tak nampak jelas najis, dia akan kira suci, tuan-tuan. Seluar kita pakai hari-hari tu, daripada pagi sampai petang. Kalau kita jaga semualah, kita buang air kecil, kita jaga betul-betul, tak ada kita memang kencing sungguh-sungguh ni, sampai betul habis baru kita zip seluar. Okey, jadi kita yakin memang tak ada rembesan. Hatta kalau kita buang air kecil, kita mencangkung kan, air itu percik ke seluar, itu pun dimaafkan dalam syarak. Setakat percikan air kencing yang daripada mangkuk tu ke kain kita, dimaafkan dalam syarak, dimaafkan. Kerana disebut umumul balwa, benda yang kita susah nak elak, melainkan kita tanggalkan seluar tu, kita kencing. Tak rela tu, kalau kat rumah sendiri rela lah. Kalau kat tanah awam nak buka seluar, bukan Mr. Bean kan? Dimaafkan dalam syarak. Nak bagi tahu, jangan banyak mengelak lah kau. Gitu. Ni kita, aku tak tahulah seluar ni kotor ke bersih. Dia dah sibuk yang kotor, kita pun sibuk yakin yang bersih. Itu. Dengan alasan dia nak qada solat dia. Supalah dengan puasa tadi kan. Malam tadi macam aku tak niat malam tadi tu. Tapi kau sahur tak? Oi, mau tak sahur? 2 pinggan katanya. Kau sahur untuk apa? Dah bina masak, aku sahur lah. Itu jawapan yang paling tak berapa cerdas. Sahur untuk puasa kan? Sahur untuk puasa. Itu bukan pandangan saya tau. Ini pandangan orang-orang alim yang berfikir untuk orang puasa jugalah. Walaupun dia tidak sahaja aku berpuasa esok hari lah, tapi dia kan berniat untuk bermakan tu untuk puasa esok hari. Itu dikira ya. Sebab tu kita berniat dengan mazhab Maliki dan berniat dengan mazhab Syafi'i. Dua-dua tu. Tiap malam niat, kemudian malam pertama tu niat sebulan. Jadi kalau lupa niat malam tu, di cover dengan niat sebulan insya-Allah. Baik, mengenai puasa sunat, niat tidak disyaratkan pada waktu malam. Ini saya sebut tadilah. Saya tersebut awal pula. Dan tidak perlu ditentukan. Niat sah dilakukan sebelum tergelincir matahari, dan sah juga dengan niat mutlak. Dalilnya ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang saya sebut juga. Pada satu hari Nabi sallallahu bersabda kepadanya, "Apakah kamu mempunyai makanan tengah hari?" Jawabnya, "Tidak." Sabda baginda sallallahu, "Kalau begitu aku berpuasa." Jadi ada banyak riwayat ya. Ada yang sebut pagi, ada yang sebut siang. Siang tu maknanya adalah lewat 10-11 lah mungkin. Kalau pagi tu 7 lah ya, pada jam kita. Yang penting ada dasarnya bahawasanya Nabi SAW berniat pada selepas fajar untuk niat puasa sunat sahaja, tuan ya. Puasa sunat sahaja. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Taib tuan-tuan, kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung perbahasannya pada bulan depan, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.